modul seterusnya iaitu transaksi pinjaman. Okey. Kalau nak buat hantar, untuk tuan-tuan dan puan perlu hantar laporan penyata transaksi pada setiap tahun kepada KPKT kan. So kena hantar sebelum 1 Februari. Betul tak? Okey. So kalau nak isi nak hantar tu, so sekarang kita adalah di tahun 2021 kan. So sebenarnya sekarang lagi tuan-tuan dan puan-puan dah boleh isi dah untuk maklumat ni. So contoh sekarang macam mana kita nak isi, pergi kat tab yang terakhir sekali iaitu transaksi pinjaman. Klik kat sini. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan akan dapat paparan ni. So bila dah dapat paparan ni, sekarang ni tak ada apa-apa lagi. Kosong kan? So saya kena daftar dulu tahun. Contoh saya klik daftar tahun. Alright. So dekat sini, nampak tak? Ini adalah daftar tahun transaksi. Saya punya kod rujukan ni, kemudian nama organisasi saya adalah betul, jenis organisasi saya syarikat, dan ini adalah nombor lesen terkini saya. So sekarang saya nak hantar saya nak hantar transaksi. So sekarang kita tahun 2021. So sebabkan tahun 2020 tuan-tuan dan puan-puan dah hantar kan? Dan hantar dah tahun lepas. Jadi kita tak payah buatlah tahun 2020. Kita buat tahun 2021. Kita akan kena masukkan, make sure tuan-tuan masukkan tempoh transaksi 1/1/2021. Dari tahun ni bermula tahun ni sehingga tahun 2021 juga. Disember, 31 Disember. So make sure tuan-tuan dan puan-puan isi ini Tapi kalau macam, mungkin kalau yang lesen baru tu start dengan 1 hari bulan 6, tu boleh start lah dengan 1 hari bulan 6. Ikut tarikh lesen dia lah. Tapi kalau lesen yang memang daripada tahun lepas dah ada, so kena letak full term untuk year tu. Tapi kalau yang baru tahun ni apply bulan 5 hari tu, baru first lesen dia. Dan dia kena ikut tarikh pertama lesen dia tu lah. Contoh 1 Mei. So kena letaklah 1 Mei sehingga 31/12/2021. Alright. So sekarang saya masukkan 1/1/2021 sampai 31/12/2021. Ni contoh Contoh. Alright. So bila saya dah klik daftar tahun tu, nampak tak ada satu lagi maklumat kat bawah ni. So ni untuk tahun 2021, ini nombor lesen saya, tahun transaksi untuk tahun 2021, tempoh transaksi yang saya masukkan tadi 1/1/2021 sehingga 31/12/2021. Sekarang ni bilangan peminjam masih kosong sebab saya tak masukkan lagi maklumat. Kemudian kita ada jumlah keseluruhan pinjaman pokok pun kosong sebab belum ada maklumat lagi. Dan kemudian jumlah keseluruhan pinjaman faedah pun kosong. Kemudian jumlah besar pun kosong. Jumlah NPL ni adalah non-performing loan. So ni pun kosong lagi sebab saya belum masukkan apa-apa maklumat. So sekarang macam mana kita nak masukkan maklumat dalam transaksi ni? Tuan-tuan dan puan-puan nampak tak button yang warna kuning ni? Kat sini ada button kuning ni tulis butiran atau hantar. So bila tuan-tuan puan-puan klik pada button ni, dekat sini akan nampak, ni nama syarikat tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian ada beberapa menu dekat sini. Kita akan tengok satu-satu. Kemaskini tahun transaksi ni, kalau saya klik, dia pergi kat yang tadi tu. Sebab yang saya dah daftar tadi, kod-kod lah nak kemaskini, tapi kita tak nak, kita klik batal. So sebenarnya kita tak banyak sangat gunalah untuk kemaskini ni. So, yalah, mungkin tuan-tuan dan puan-puan silap letak tarikh ke kan. So kat sinilah tujuan dia, kena kemaskini tahun transaksi ni. Nak betulkan balik tarikh-tarikh ni. Tapi saya punya saya tak nak betulkan, saya nak maintain je. So saya biar. Kemudian, sekarang saya nak daftar transaksi. Untuk daftar transaksi, klik daftar transaksi. Kita akan dibawa ke satu lagi page. Page ni akan kosong lah sebab saya masih belum masukkan apa-apa lagi. So sekarang, macam mana saya nak masukkan maklumat-maklumat peminjam saya? So, tuan-tuan dan puan-puan nampak tak ada 3 button dekat sini? Alright, ada 3 button dekat sini. So kalau kembali, kita akan kembali kepada, saya klik kembali. Kita akan kembali kat sana tadi, saya klik balik daftar transaksi. Alright. So sekarang saya dah
klik kembali. Okey, sekarang saya nak daftar peminjam saya. Saya dah ada, mungkin saya dah ada 2-3 peminjam kan. So sebenarnya saya nak bagi tahu kat tuan-tuan dan puan-puan, dari sekarang tuan-tuan dan puan-puan boleh daftar dah peminjam tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Contoh sekarang saya nak masukkan peminjam, nama peminjam saya. Contoh Ali bin Abu. Okey. So kat sini sebelum saya masukkan maklumat, saya nak bagi sedikit penerangan tentang butiran peminjam ni. Kita ada 2 jenis butiran peminjam sebab kita ada juga yang ada 2 jenis peminjam kan, ada yang individu dan juga ada yang syarikat. Betul tak? Ni tak boleh tekan pula sebab saya dah masukkan maklumat. Sekejap saya klik batal dulu. Okey, daftar peminjam. Okey, kita ada 2. Satu, individu ataupun syarikat. Sebab kita ada 2 jenis orang yang meminjam dengan kita. Ada yang meminjam, ada yang syarikat yang pinjam dengan kita. Ada juga yang individu kan. Okey, so kalau individu kita masukkan maklumat individu. Tapi kalau syarikat kita akan masukkan syarikat. Okey, nanti saya tunjuk part syarikat. Sekarang saya tunjuk part individu dulu. Okey. Alright. So sekarang contoh ya, butiran peminjam ni maklumat-maklumat peminjam tu. So contoh saya masukkan nama dia Ali bin Abu. Okey. Nombor KP dia contoh. Okey, contoh ni contoh je. Okey, kemudian nombor telefon 018. Okey, ni contoh. Tuan-tuan dan puan-puan mestilah tahu maklumat sebenar kan? Masukkan maklumat mereka, kemudian bangsa boleh pilih. Kemudian jantina, masukkan jantina, lepas tu majikan, adakah dia bekerja, sama ada bekerja sendiri ke ataupun kerja kerajaan ke. Okey, saya letak dia dalam kerajaan. Kerjaan contoh kerani, pendapatan contoh. Okey, banyaknya guys ni. Okey. Alamat rumah. Okey, ni alamat rumah ni tuan-tuan dan puan-puan kena masukkan alamat yang betul lah. Alamat penuh ya. Alamat penuh dia ialah tuan dan puan-puan juga nak keep track, nak simpan. Boleh jadi tempat untuk tuan-tuan dan puan-puan simpan maklumat peminjam tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya kat sini. Bukan saja untuk hantar kepada KPKT, tapi tuan-tuan dan puan-puan pun boleh simpan maklumat ni di dalam sistem ni. Okey. Contoh saya letak, kalau boleh letak nama penuh lah, alamat penuh lah. Contoh saya letak Melaka lah. Bercagar, okey saya ambil bercagar lah contoh. Okey. So kat sini bila kita pilih bercagar, kita akan ada jenis cagaran. Okey, jenis cagaran ni saya pilih emas lah. Okey, contoh saya pilih emas, lepas tu saya letak ada lebih banyaknya 5,000 contoh Okey. So ini adalah butiran mengenai individu tu. Dia nak buat pinjaman dengan tuan-tuan dan puan kan. So kemudian sekarang ni pinjaman dia. Contoh dia buat pinjaman, saya letak okey sebelah bulan 1 lah. Okey, pinjaman pokok dia pinjam 5,000 juga. Contoh. Tempoh bayaran. Okey. So dekat sini bila tuan-tuan dan puan-puan masukkan contoh kat sini kan 5,000 contoh. Jumlah pinjaman keseluruhan dia dah kira set-set 5,000. Okey. Bila tuan-tuan dan puan-puan masukkan tempoh bayaran, contoh saya tak 12 bulan. Okey. Kadar faedah ni tuan-tuan dapat masukkan, saya tak ingat cagaran, kalau bercagar berapa? 12 12 boleh? Okey, tak boleh. Kalau bercagar mesti 12, kurang daripada 12 tahun. Dekat sini dah tulis dah, tak boleh buat lebih ya. Mesti paling tinggi 12. So saya letak kat sini 12. So bila dah letak 12 tu, sistem sebenarnya akan createkan terus jumlah faedah keseluruhan. Contoh kalau 12, tempoh bayaran 12 bulan, kadar faedah dia 12%. So total dia, jumlah keseluruhan faedah dia adalah sebanyak 600 dan jumlah pinjaman keseluruhan dia adalah 5,600. Okay. So baki pinjaman contoh, anggap je lah saya isi ni bulan 12. Bulan 12 tahun 2021. Anggap ya, kita assume. Walaupun sekarang ni baru bulan 6. Okay. So anggap je sekarang ni bulan ni, contohnya saya ada balance lagi, sepatutnya dah habis lah. Sebab saya buat bulan 1 kan, tapi sebabkan dia ada NPL, saya nak buat dia ada NPL, contoh 1,200. So
dia ada NPL 1,200 ke? Tak apa, saya letak 3,000 lah. 3,000. So dia ada NPL 3,000 kat sini. So maksudnya kalau non performing loan, maksudnya dia tak bayar tidak bayar selepas 90 hari, tuan-tuan dan puan boleh masukkan dalam ni. Tapi itu terpulang pada tuan-tuan dan puan ya. Nanti saya rasa Cik Fazil ke boleh terangkan dengan detail lah pasal non-performing loan ni sebab saya tak pandai nak terang secara detail. So saya just cerita sikit-sikit je kat sini, nanti Cik Fazil akan terang secara detail, okay? Alright. Kat sini, bila kita isi non-performing loan, so dekat sini nota dia, okay. Kat sini ada beberapa pilihan. Pilihan dia adalah pinjaman selesai, pinjaman semasa, dalam proses dapat balik, dalam tindakan mahkamah. Tuan-tuan dan puan masukkanlah. Kalau ni contoh, saya tak berapa tahu nak isi macam mana, tapi tuan-tuan dan puan lebih arif lah bab ni. So contoh saya letak je pinjaman semasa. Okey. Dan semua saya dah isi, dah lengkap dah saya rasa. Okey, kalau dah lengkap tu, kalau dah tak ada dah tanda-tanda yang kalau dah ada right ni, tanda warna hijau ni, maksudnya dah okey lah, semua dah isi dan maklumat tu akan diterima oleh sistem. Okey, so sekarang saya dah okey, saya pun klik daftar. Okey. So bila saya klik daftar, dekat sini tadi maklumat tadi akan masuk dalam list. Okey, akan masuk dalam list ni. Alright. Okey, so sekarang takkanlah seorang aja saya punya peminjam kan? Mungkin mestilah ada beberapa. So contoh saya masuk lagi daftar peminjam. Okey. So sekarang saya nak masukkan syarikat. So saya syarikat XYZ Enterprise contoh. Syarikat XYZ Enterprise ada buat pinjaman juga dengan saya. So saya pun masukkanlah nama pemohon tu. Kemudian taraf syarikat contoh saya letak Bumi. Okey, nombor pendaftaran perniagaan pun saya letaklah. Nombor pendaftaran perniagaan dia. Contohlah ya. Okey, bercagar. Tadi sebab kita dah buat bercagar, so sekarang kita pilih tidak bercagar pula. Okey. Alright. So kalau tidak bercagar, dia tak ada apa-apa lah. Kalau bercagar tadi dia akan keluar kan. Apa cagaran yang kita masukkan, lepas tu berapa nilai cagaran dia. Sekarang tak adalah sebab saya pilih tidak bercagar. Okey. Kemudian kita masukkan butiran pinjaman. Okey. Dekat sini, butiran pinjaman. So boleh klik pada butiran pinjaman. Okey. Untuk tarikh ni, saya pilih tarikh. Okey. Contoh dia buat pinjaman pada 28 bulan 1. Okey. Pinjaman pokok, syarikat pinjam banyak apa? Selalu saya tak 10 bulan ya. Saya tak tahu berapa syarikat saya pinjam. Okey, contoh kan. Kemudian tempoh bayaran. Saya letak je lah 18 bulan. Saya tak tahu, mungkin tuan-tuan dan puan bagi berapa bulan, tapi saya letak je contoh kat sini 18 bulan lah. Okey. Kemudian kadar faedah kalau tidak bercagar berapa persen? Sekejap, saya tengok Boleh. Oh boleh. Oh mungkin 18% yang paling ni. Saya tak 20 boleh? Oh 20 tak boleh. So maksudnya paling tinggi adalah 18% setahun. Okay. So maksudnya kalau tuan-tuan dan puan kalau tidak bercagar 18% je paling tinggi tak boleh lebih. Okay. Kemudian contoh syarikat ni dia tak adalah non-performing loan. Saya tak kosong. Okay. Dia bayar semua. Contoh balance ni mungkin yalah saya buat 18 bulan kan. Mungkin lah ada balance lagi berapa 3,000 lah. Saya hentam je tau. Alright. Okay. So dekat sini akan nota ni masukkan jugalah pinjaman semasa. Contoh saya lah. Saya tak pinjaman semasa. Okay. So sekarang maklumat ni saya nak bagi tahu kat sini, tuan-tuan dan puan-puan perlu masukkan tau. Kalau kat sini tak ada pun masukkan kosong. Okay. Sebab kalau tidak nanti dia akan dia tak bagi tuan-tuan dan puan-puan untuk daftar lah sebab dia nak kena mandatory semua maklumat tu. Okay. So saya klik daftar. Okay. So sekarang saya dah ada 2. Okay. Ni part yang penting saya nak terangkan pada tuan-tuan dan puan-puan. Jangan skip yang ni. Tuan-tuan dan puan-puan dah penat isi contoh ada 10 lah contohnya kan. Jangan lupa klik load transaksi. Okay. Ni sangat penting. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak klik pada load transaksi ni. Okay. Contoh saya klik load transaksi. Okay.
Semua maklumat transaksi pada tahun 2021 telah dikemas sini. Kalau tuan-tuan dan puan tidak klik pada load transaksi ni, tuan-tuan terus pergi kembali je, semua yang tuan-tuan dah masukkan tu hilang. Okey, dia tak masuk pun. Sebab bila tuan-tuan dan puan klik transaksi ni, sebenarnya kita kira. Dia balik semula kat sini untuk dia dapatkan calculation jumlah keseluruhan, bilangan pinjaman, jumlah keseluruhan pinjaman, semua. Okay? Sebab tu penting untuk tuan-tuan dan puan klik. So, bila nak tambah lagi pun boleh tambah je. Contoh daftar transaksi balik kan. Okay. So, contoh sekarang ni saya ada 2. Lepas tu ada lagi seorang datang nak buat pinjaman dengan saya. So, saya boleh masukkan je lah daftar peminjam. Saya masukkan balik. So, contoh saya letak orang lain pula. Faridah. Contohlah Okay. 990909. Okay, contoh. Okay, nombor telefon. Betul ke? Okay. Melayu. Perempuan. Okay, majikan. Saya letak berniaga lah. Okay. Letak berniaga. Dia berniaga online seller. Contoh. Contoh ya. Pendapatan taklah 3,000. Alamat. Okay, mungkin saya letak sini. Johor Bahru. Tapi tuan-tuan dan puan isi alamat yang full lah ya. Okay, bercagar. Okay, contoh saya pilih bercagar balik lah. Tadi dah isi bercagar 1 kan? Emas. So sekarang ni saya bercagar tanah pula. Okay. Anggaran nilai semasa. Okay, contoh Okay, dia kali ni dia buat pinjaman. Saya pilih tarikh ni. Okay, pinjaman pokok. Dia buat 7,000 lah. Tempoh bayaran 12. Saya tak 12. Sebabkan bercagar 12% kan. So saya tak 12. Saya tak 13. Okay, tak boleh. Betul lah, 12. 12%. Okay, so dia tak ada NPL. Saya letak kosong. Okay. So dia dah siap-siap kira ni. Jumlah ni contoh balance dia hanya tinggal lagi 1,000 lah. Contoh Okay, nota pilihan ni saya letak pinjaman ataupun saya dah letak kosong lah. Dia dah habis dah. Baik akhir tahun dia dah habis bayar dah. Ni anggap ni akhir tahun dah habis bayar. So nota pilihan kita boleh letak lah pinjaman selesai. So klik daftar. Kita buat beberapa contoh lah ya. Kita nak tengok. Okay. So bila saya dah tambah tadi. So kalau saya tak klik load nanti, yang ni tak masuk. Jadi saya kena klik juga load transaksi. So bila saya dah klik load transaksi, saya klik kembali. Okay. Nampak tak kat sini? Bilangan peminjam dah berubah dari 3, jumlah keseluruhan dah bertambah, jumlah keseluruhan pinjaman faedah pun bertambah, jumlah besar pun dah tambah dan NPL ada 3,000. Okay. So sekarang. So tuan-tuan dan puan sebenarnya dok keep je tambah sehingga akhir tahun. Sehingga sebelum 1 Februari nanti baru akan hantar. Tapi sekarang tak payah hantar lagi. Just update je kat sini. Klik je daftar transaksi lagi, tambah. Okay, saya klik balik kat daftar transaksi tu sebab saya nak tunjuk lagi benda lain. Okay, contohnya sekarang ni, saya ada banyak ada nama kan. Nanti saya tak, dan mungkin akan update lah. Kita nak update lah. Maklumat-maklumat ni mungkin ada yang berubah. So saya boleh update. Okay, contoh sekarang ni saya ada banyak kan. So saya nak cari Ali. Saya klik je search kat sini. Okay, sekarang dah keluar Ali. So saya boleh klik pada kemas kini pinjaman. Okay. So contohnya tadi Ali. Tadi saya dah buat kan. Dia ada NPL 3,000. So sekarang dia dah bayar. So saya boleh buang dia daripada NPL ni. So contoh dia akan jadi kosong balik lah. Kosong. Pinjaman keseluruhan contoh dia dah 12 bulan. Dah habis dah. Dia dah bayar habis dah. So kita pun boleh update balik lah. Pinjaman selesai. So klik kemas kini. Macam tu. Okay. So sekarang ni dekat baki pinjaman hanya ada 1 je. Lagi 2 ni dah habis dah bayar. Contohlah kan. Tapi jangan lupa klik setiap kali ubah apa-apa,
tuan-tuan dan puan-puan kena klik load transaksi ya. Okey. Dia dah load transaksi, klik kembali. Okey. Nampak tak kat tadi? Tadi kita ada jumlah NPL kosong kan? 3,000 kan? Tapi sebabkan tadi Ali tu dah bayar dah. So kita dah buang lah dia daripada NPL tu. So kita dah jadi kosong kat sini. Macam tu je. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya boleh keep on update dekat dalam ni. Kalau dia rasa tak nak masuk NPL, tak payahlah. Tapi masa hantar kepada KPKT, make sure data tu semua yang latest. Okay, kalau dia dah bayar ataupun belum bayar ke, semua update yang latest lah sebelum hantar ke KPKT. Okay, so sekarang kita dah isi maklumat daftar ni kan. Daftar apa? Peminjam semua. So sekarang kita pergi kat Kemaskini Laporan B. Okey, kalau tuan-tuan dah buka, tuan-tuan dan puan buka Kemaskini Laporan B ni. Okey, nampak tak ni? Ini adalah rekod transaksi pinjaman yang tuan-tuan dan puan-puan hantar setiap tahun kepada KPKT. Okey, ini dia. Tapi kita dah buat secara, tuan-tuan dah tak payah dah nak isi satu-satu lagi. Sebabnya sistem akan tolong kirakan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Siap-siap bila tuan-tuan dan puan-puan isi tu. Okey, okey. Part ni yang lain semua dia akan masuk automatik kecuali dua item ni je. Okey, dua item ni tuan-tuan dan puan-puan kena isi. Contoh sekarang ni adalah item C2. Kutipan terkumpul semula pinjaman dan kurungan pokok plus faedah tolak selain dari tahun yang dilaporkan. Okey. Ini adalah maksudnya dia buat transaksi pada tahun lepas. Transaksi maksudnya pinjaman tu, transaksi dia buat perjanjian tu pada tahun lepas. Tapi ada lagi baki yang kena bayar tahun ni. Contohnya 200 dia kena bayar tahun ni. So benda tu kita dah tak laporkan dah dalam kita punya sistem ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena masukkan. Contoh ada lagi balance 200 tadi. Mungkin ada tiga orang yang 200 kena bayar kan. So tuan-tuan dan puan-puan update kat sini RM600. Contoh untuk 3 orang yang 200 tadi tu dah jadi RM600. Macam tu. Okey. Ni contoh Okey. Jumlah perjanjian ni okey. Dekat sini jenis cagaran ni, okey. Jenis cagaran ni saya minta maaf lah sebab dalam sistem kita dia tak boleh nak tarik satu-satu. Tadi kan kita ada dua kan, emas dan tanah. Tapi dia tak dapat nak tarik. Jadi ini kita minta bantuan tuan-tuan dan puan-puan untuk isilah. So setiap kali tuan-tuan dan puan-puan tambah je daftar tu, kalau ada yang bercagar, tuan-tuan dan puan-puan terus update dekat sini. Okey, emas contoh dengan tanah. Contoh tadi kan. Jangan lupa bila setiap kali ada yang bercagar tu, tuan-tuan dan puan-puan terus update kat sini supaya nanti tak lupa bila nak update. Okey. So klik, bila dah isi semua, klik je Kemaskini. Okey. So bila laporan B telah dikemaskini. Okey. So saya klik kembali, kita buka balik kejap lagi. Kita nak tengok betul tak kita yang simpan tadi tu ada simpan ke tak? Alright. Okey. Kemudian kita klik balik tadi dekat Kemaskini laporan B. Ingat Kemaskini laporan B tadi adalah yang tadi. Yang senarai summary tadi. Ni. Okey, nampaknya ada yang saya simpan tadi. 600 dengan emas tanah. Okey. Alright. So sekarang saya nak klik kembali. Okey, kita tengok pula. Alright. Kat sini ada lagi satu, laporan B1. Okey. Laporan B1 ni adalah ini. Ini yang tuan-tuan dan puan-puan hantar kepada KPKT. Setiap tahun ada dua kan? Tuan-tuan dan puan-puan hantar yang lampiran B dengan lampiran A ni. So kat sini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan boleh cetak lah. Nak cetak ataupun nak download. So ni untuk download, yang ni untuk cetak. So contoh saya klik cetak. So dia akan keluar lah, kalau ada panjang list tu dia akan keluar lah semua. So tuan-tuan dan puan-puan boleh simpan, boleh cetak dan kemudian nak simpan dalam dalam simpanan tuan-tuan dan puan-puan pun boleh. Okay, alright. Okay, sama juga kalau nak muat turun pun boleh juga, simpanlah dekat mana yang tuan-tuan dan puan-puan nak simpan. So dia akan keluar lah ni kat mana nak simpan tu. Okay, saya tak nak simpan. Alright, so ini adalah laporan B kan? Laporan A. Tak, sekejap saya tengok B1. Oh, lupa. Ni adalah laporan B1 tadi. Okey. So sekarang saya nak hantar, tapi saya nak tengok dululah. So Kemaskini
saya nak check balik. Sebelum saya hantar, saya kena pastikan semua okey dulu So kita tengok balik, okey ni. Tadi yang semua dah ni, masuk semua. Okey, dah semua okey. So saya dah puas hati. Saya nak hantar. Okey. Sebab saya rasa ada juga company yang memang tak ada transaksi. Kalau tak ada transaksi tak apa, tak payah masuk ke apa-apa, klik je hantar transaksi. So sama je Kalau tak ada apa-apa transaction pun tak apa, hantar. Tapi tuan-tuan dan puan-puan mesti hantar transaksi ni setiap tahun. Sama ada transaksi atau tidak. Perlu hantar transaksi. Okey? So sekarang saya dah puas hati dah. So dah tapi ingat hantar ni hanya pada 1 Februari. Sebelum 1 Februari pada tahun hadapan. So maksudnya yang 2021 saya punya ni, saya kena hantar sebelum 1 Februari 2022. So janganlah hantar sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan jangan hantar sekarang. Isi je dulu. Nanti bulan tahun depan baru hantar tau. Tapi saya tunjuk je lah kat sini macam mana cara nak hantar dia. Okay, klik pada hantar transaksi. Sebab kalau tuan-tuan dan puan-puan dah hantar, nanti tuan-tuan dan puan-puan dah tak boleh betulkan lagi dah. Dia sekali je. Untuk tahun tu, sekali tuan-tuan dan puan-puan dah hantar, dah tak ada dah. Nak update ke apa ke, semua dah tak boleh. Okay. So make sure sebelum nak hantar, pastikan dah cukup puas hati. Okay. Alright, so sekarang saya dah klik button hantar tadi. So, okay, ni adalah lampiran B. Yang tadi tu, okay, ingat tak tadi saya dah masukkan 600, okay, dah masuk dah 600 kat sini. Kemudian saya masukkan jenis cagaran dia adalah emas tanah. Okay, so dah ada kat sini. So saya pun dah puas hati. Okay, so semua dah betul, saya rasa semua dah betul. So saya pun klik hantar. Okay, dekat sini, inilah yang saya kata, kita ada akuan. So, bila setiap kali kita hantar apa-apa, kita ada pengakuan ni, perakuan ni. So, bila kita buat perakuan ni, ini adalah kiranya macam puan-puan punya sign lah sebenarnya. So, contoh ni saya hantar, okay, jawatan, saya masukkanlah pengarah. Okay. So, bila saya dah puas hati semua, saya pun klik hantar. Alright, okay. Tuan-tuan perasan tak? Dekat sini dah tak ada lah tadi. Sekarang dah jadi laporan je. So sebenarnya, saya boleh tengok laporan B dengan laporan B1. Saya dah tak boleh dah nak kemas kini, nak kemas kini daftar tahun, nak buat benda lain, semua dah tak boleh dah. Sekali sahaja. Sebab tu saya cakap, kalau tuan-tuan dan perempuan nak hantar, mesti make sure semua dah okay, baru boleh hantar. So kalau ada perubahan, nanti tuan-tuan dan perempuan kena contact BKKK dan diorang akan buat pindaan secara manual lah kalau ada perubahan. Okay, so make sure kalau nak hantar tu, hantar secara make sure semua dah ready. Okay, sekejap saya rasa kita boleh check email kat sini. Sekejap. Okay, bila saya dah hantar ni, sepatutnya kita akan hantar email. Kita tengok ada dapat email tak? Tengok. Saya dapat email. Nampak tak? Ini adalah email perakuan penerimaan penyata transaksi. Yang tuan-tuan dah hantar tadi tu, kita akan hantar email mewakili pendaftar pemberi pinjam wang yang mengatakan, okey kat sini ayat dia. Ni dia akan beritahu lah saya hantar 1 Jun 2021. Tapi kalau sepatutnya kena ikut tarikh yang tuan-tuan hantar nanti selepas tahun depan lah. Okey. Kemudian yang bagi Datuk Datin perlu diminta menyimpan surat ini sebagai pengesahan pengantaran penyata transaksi 2021 kepada KPT. So bila dah hantar tu, so tuan-tuan dan puan-puan boleh print email ni dan simpan dalam simpanan tuan-tuan dan puan-puan. So supaya nanti bila ada kuasa datang ke nak check ke, tuan-tuan dan puan-puan ada maklumat-maklumat ni. Okey? Okey. So kita dah hantar transaksi. Okey. So saya rasa kita tengok soalan. Okay, itu saja untuk part yang hantar tu. Okay, kita tengok soalan mana-mana yang tak clear nanti saya cuba jawab. Okay. Alright. Saya tengok dalam ni mana yang saya boleh jawab, saya jawab ya. Okay. Oh, ada yang cakap soalan, tak ada function mass upload ke untuk butiran peminjam? Okay. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, kita dah dapat dah
apa cadangan ni, dan sekarang kita tengah develop lah untuk buat mass upload ke untuk butiran peminjam ni. So akan datang kita akan masukkan mass upload juga ke dalam sistem. So sebab kita faham ada juga company yang dia dah ada sistem sendiri kan. So dalam sistem dia nak takkanlah dia nak masuk satu-satu. Ialah macam saya tadi, okeylah tiga je apa peminjam kan. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan mungkin ada beribu-ribu peminjam, takkan nak masukkan satu-satu. Okay, kami faham maksud benda tu. So kami sekarang dalam proses untuk create, develop mass upload untuk butiran peminjam. Tapi yang ni kita akan bagi format kita, tuan-tuan dan puan-puan kena follow format kita dan kita upload. Boleh kalau macam ni? Saya harap yang ni okey Tapi di masa akan datang lah kita tengah develop dan hopefully kita boleh livekan dia sebelum akhir tahun ni. Supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh mass upload sebelum akhir tahun ni. So tahun depan boleh masukkan mass upload. Tak payahlah nak masukkan satu-satu. Okay? Alright. Okay, mana lagi saya akan... Bushra. Ya. Okay, sementara Bushra tengok soalan-soalan ruangan chat. Macam tadi Puan Bushra ada mohon minta untuk penjelaskan sedikit pasal non-payment loan. Okey, untuk berkenaan dengan non-payment loan, kalau dalam sistem ideal ini adalah untuk rekod bahagian saja. Non-payment loan ini kita kira 90 hari ke atas baru dimohon untuk syarikat untuk key in sebagai non-performing loan, dan dalam difahamkan non-performing loan, kolom non-performing loan ni tidak link ataupun tidak berkait dengan kolom-kolom lain yang seperti yang Puan Bushra ada tunjuk tadi, macam jumlah keseluruhan pinjaman, dia automatik akan keluar dalam dia punya percentage berapa, baki berapa semua tu. Tetapi non-performing loan dia standalone lah. Cuma kita minta masukkan status non-performing loan oleh syarikat yang mana borrowers tidak bayar lebih 90 hari. Tetapi sekiranya dalam selepas 90 hari itu ada perjanjian antara verbal ke ataupun bertulis antara borrower dengan peminjam untuk 90 hari itu ditangguhkan bayaran atas apa-apa sebab dan akan bayar mungkin 2 bulan sekali ke ataupun secara berperingkat, tidak bergantung sepenuhnya kepada perjanjian pemberian pinjaman, tetapi agree by the money lender yang asalkan peminjam tu bayar. Walaupun sepatutnya bulanan 500 bulan, tapi agree by money lender asalkan bayar 100 bulan pun tak apa, dan benda tu you tak nak consider sebagai non-performing loan dan you tak perlu masuk dalam non-performing loan. Non-performing loan ni kita kira 90 hari tak bayar langsung, dan sekiranya 90 hari tak bayar langsung tu dan tindakan mahkamah ataupun tindakan ke atas borrower telah dilaksanakan oleh money lender, itu pun you masukkan juga sebagai butiran non-performing loan, jumlah non-performing loan yang tidak dibayar. So non-performing loan ni sekadar untuk rekod kita atas faktor reporting, especially bermula tahun lepas apabila status PKP ni berjalan, ada isu yang melibatkan peminjam tidak mampu bayar. So our top management and the our stakeholders need certain info lah berkenaan dengan keupayaan peminjam ni membayar balik pinjaman yang bank bagi kepada our stakeholder lah, tetapi memandangkan pemberi pinjam wang bukan di bawah bank negara Malaysia dan di bawah KPKT, dan maklumat itu diperlukan jugalah untuk rekod dan status keberhutangan rakyat Malaysia lah sepanjang PKP, dan memandangkan PKP masih berlangsung dan keperluan untuk mendapatkan informasi NPL itu perlu setiap tahun. So kita letakkan juga tambahan berbanding dengan laporan B1 dengan B yang dikemukakan sebelum ini. Tetapi itu yang kita letakkan, dia tidak link
dengan perkiraan, lain tu sekadar reporting saja. Okey, okey Puan Busyra. Okey. Okey, saya rasa semua clear part tu. Saya harap semua clear lah. Okey, saya baca juga dekat sini mana-mana yang saya boleh jawab. Kalau mana-mana saya tak dapat jawab, nanti saya pass lah dekat Cik Fazil. Alright, okey. Saya baca lagi Okay, tadi ada yang tanya pasal mass upload, saya dah jawab. Kalau selepas 1 Februari, memang ada penalti. Selepas 1 Februari. Penalti berapa? Tu saya tak pasti berapa penalti. Yang tu nanti kena check lah berapa penalti tu, saya pun tak pasti berapa penalti dia. Okay. The date of butiran pinjaman. Put the agreement date or the loan draw down date. So saya rasa butiran pinjaman yang untuk tarikh tu, saya rasa mesti ikut perjanjian kot. Ikut perjanjian, loan agreement. Sebab apa-apa kita akan refer agreement kan. So saya rasa agreement lah kot. Kalau date butiran pinjaman tu yang date signed by between both party lah. Kan, the agreement tu lah maksudnya. Yeah. Okey, berkenaan dengan pertanyaan pasal penghantaran, so kita dah adakan sistem Yes. ideal 3 ni. branches sebenarnya akan ada 3 syarikat. Macam mana? Busyra putus lah. Tak dengar Tak, Okey, apa tadi? Ulang balik. Makluman yang pertanyaan daripada next year punya transaksi. Next year transaksinya hasratnya sebab sistem ideal ini sudah berfungsi. Memang kita minta syarikat hantar melalui sistem ideal ini. Ya, melalui sistem. Okey, sebab sekarang ni sebenarnya untuk tuan-tuan dan puan-puan, untuk tahun 2020, transaksi untuk tahun 2020 tuan-tuan dan puan-puan dah hantar kan? So, bermula tahun 2021 kita Busyra putus lagi lah. So maksudnya tahun ni, hello, dengar tak? Dengar tapi putus sikit lah. Hello? Putus sikit Busyra. Putus sikit Saya, yang lain okey ke? Okey, saya teruskan je. Okey, kalau untuk pinjaman untuk tahun 2020 Okey, yang lain dengar kalau yang mungkin Puan Busyra ada kita akan start guna sistem ni tahun ni. Jadi Busyra, transaksi putus, pinjaman boleh bermula. balik Busyra. Putus tak tadi. dengar ke? Tadi putus. Putus Okey. Apa? Saya check internet saya sekejap Okey, sementara Busyra check internet, yang saya punya suara dengar ke? Dah petang ni dia buat hal pula. Okey, berkenaan dengan ada pertanyaan penyata transaksi. Penyata transaksi yang hantar 2021 yang untuk tahun ni untuk dihantar tahun depan saja. Yang 2020 dan sebelum ni tu yang rekod dengan kami tu masih ada simpan lah. Cuma untuk semak ke dalam sistem ID ni kita cek baliklah sekiranya syarikat nak ada dalam dia punya rekod syarikat tu, sebab memandangkan sebelum ni penyata transaksi untuk tahun-tahun sebelum ni kita letak dalam sistem yang berlainan. Ya, betul. Betul, kita letak dalam sistem berlainan. Jadi
kita tak linkkan sistem tu sebenarnya. Jadi buat masa ni kita akan group sebab yang sebelum-sebelum ni kita tak masukkan secara detail tau macam apa yang tuan-tuan dan puan-puan masukkan. Kita hanya masukkan summary je. So sekarang ni kita minta tuan-tuan dan puan-puan masukkan maklumat detail tu. Okay? Alright. Tak boleh kot. Okay, ada yang tanya, peminjam borrow money at 2020 but come back for restructure. We have revised the interest. Do we need to record again? Okay, ni saya tak boleh jawab. Saya rasa ni, boleh tak Cik Fazil jawab? Cik Fazil ada? Ke saya seorang je ni? Sekejap ya. Saya nak tengok, siapa-siapa ada dengar saya tak? Dengar tak saya? Ada Okay. Saya teruskanlah kalau macam tu. Since ada dengar kan? Alright. Okay. Saya baca juga Okay. Ada satu soalan ni. Jika saya nak edit record transaksi tu, mungkin kebanyakan customer, adakah ada button untuk search yang customer untuk edit? Ya. Tadi saya dah tunjuk, kita boleh masukkan, kita ada buat daftar tahun tu, kan? Lepas tu kita ada buat daftar peminjam. So dekat daftar peminjam tu, tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya boleh search nama. Kalau ada ramai, kadang-kadang kita ada 100, takkanlah kita nak check satu-satu kan? Okay, kita boleh search customer untuk make sure, okay, yang mana yang kita nak edit tu. Okay, yang ni boleh. Kita dah ada dah benda tu dalam ni, dalam sistem kita. Okay, ada tanya, so from 2021, accept hantar manual ke atau cara sistem ID saja? Buat masa ni kita setuju untuk hantar secara sistem ideal. Okay? Kita setuju untuk buat secara sistem ideal. Siapa yang boleh hantar secara sistem ideal, kalau boleh hantarlah guna sistem ideal. Sebab kalau tidak nanti maklumat tuan-tuan dan puan-puan tak ada dalam sistem ni. So kalau boleh masuk guna sistem ideal, so nanti next senang. Tuan-tuan dan puan-puan bila nak apply permohonan pembaharuan lesen ke, dia dah boleh tarik dah data transaksi tu. So tuan-tuan dan puan-puan tak payah fikir lah pasal berapa nak isi maklumat-maklumat tu. Okay? Men-key in kita nak benda tu saja. Jadi kita hanya masukkan kalau kita rasa perlu, kita akan update lah sistem kita. Kita akan upgrade untuk masukkan yang lain-lain. Tapi buat masa ni memang ini saja. Okay? Okay. Puan Busra putus lagi tu. Okay, tak apa, saya bantu yang mana boleh. Okay. Soal butiran peminjam tadi tu, yang boleh date boleh isi pertama dari segi agreement sign, yang kedua selepas mati stamp dan selepas duit release pun tak ada masalah dari segi butiran pinjaman. Itu satu. Dan melibatkan soalan yang menanyakan berkenaan dengan ada interest berbeza setiap tahun. Kalau mengikut perjanjian pinjaman, dia kena pakai fixed rate. Kalau pinjaman tu selama 3 tahun, 3 tahunlah you pakai. Kalau contoh 10%, 3% lah. Lampiran B1 dengan lampiran B1 tu, you kena ikut agreement yang dipersetujui oleh antara peminjam dengan money lender lah. Dan kebiasaannya perjanjian pemberian pinjaman wang adalah fixed rate. Kalau 10% untuk 3 tahun, 10% 3 tahun. Tu kalau ada perjanjian ataupun agreement restructuring, you nyatakan dalam lampiran A kau Bushra kan? Betul.
Ya, lampiran B tu you ikut je perjanjian asal. B1 tu you ikut perjanjian asal yang fixed rate tu. Sekiranya ada restructuring sebab agreement between both party, nyatakan dalam lampiran A tu lah. Okey, Bushra dapat tak? Dapat. Okey, bagi balik kat Bushra lah. Okey. So, saya rasa faham kot yang tu kan? Kejap saya tengok lagi soalan mana yang saya boleh jawab. Okey, ada juga yang tanya ni. Kalau tak, ni pasal permit, okey tak apa saya jawab je pasal permit. Kalau tiada tanda papan iklan permit, wajib tak permohonan dan lesen tanda papan iklan? Tak perlulah, kalau tak ada, tak payahlah. Dan sebab permohonan permit ni sebenarnya bukan wajib. Yang wajib adalah lesen saja. So kalau tuan-tuan dan puan-puan tak ada rasa nak iklan apa-apa, tak nak apply permit, tak apa je, boleh. Okay. Tapi kalau nak buat iklan, kenalah apply permit iklan tu. Okay. Kalau ada 100 peminjam, kena key in satu-satu ya, boleh upload file. Okay. So far, kita masih key in satu-satu. Tapi diharapnya by end of this year, kita boleh buat mass upload. Kita cubalah, okay? Kita cuba untuk upgrade sistem kita sebab kita dah dapat cadangan daripada tuan-tuan dan puan-puan sendiri untuk kita update, untuk kita upgrade sistem kita supaya kita boleh buat masukkan file, upload file secara mass upload. So kita tengah develop benda tu sekarang, okay? So kalau dah ready nanti kita akan masukkan dalam sistem kita, okay? Alright. Jika dah lesen, okay. Maksudnya buat lesen, daftar lesen 2020 kan? So tahun lepas tak hantar transaction. So sepatutnya kena hantarlah Ogos 2020 sampai Disember 2020. Tapi tu nanti tuan kena berbincanglah dengan BKKK nanti. Tapi untuk tahun ni kalau tak ada transaction tak hantar juga. Kalau tak ada transaction pun kena hantar, tapi hantar transaction yang kosong lah. Maksudnya tak ada transaction. Tapi kena declare dengan kita. Macam itulah. Macam tuan-tuan puan-puan buat LHDN lah. Okay kan? Kalau ada je yang kena income tax, ada yang tak kena. So kalau tak kena pun kena bayar, kena declare juga. Sama lah macam ni konsep dia. Kena declare juga. So tak ada transaksi. Macam tu. Okay? Tengok lagi soalan mana yang saya boleh jawab. Okey. Okey. Pengisian maklumat peminjam untuk tahun berikut saja. Maknanya peminjam dalam tahun 2021 saja. Okey, yang ni tadi saya rasa saya dah terangkan tapi macam putus-putus. So saya terangkan sekali lagi. Ini peminjam ni, kita akan mula daripada tahun ni je lah. Sebelum ni kita tak payah fikir. So kita hanya bermula daripada tahun ni. So kita akan guna penyata transaksi, kita akan guna sistem ideal. So bermula tahun ni dah boleh start sekarang dah untuk daftar peminjam, tuan-tuan dan puan-puan dan isi maklumat-maklumat tu semua. Okay, kalau siapa yang dah ada sistem lain yang dah memang key in selama ni, tak apa, teruskan je. Nanti kita cuba untuk upkan kita punya part yang untuk mass upload tu. Kita cubalah by akhir tahun ni. Bushra minta ada pertanyaan, ada permintaan dalam ruangan chat minta update balik taklimat pasal kemaskini payment tu. Kemaskini payment. Okey jap Kemaskini payment. Sekejap ya, saya tengok soalan dia. Soalan dia apa Kemaskini daripada Omega Finishing tu. Omega. Cara update pembayaran. Ni update pembayaran apa ni? Ulang balik cara update pembayaran. Okey. Tak apa, saya cuba. Ni part transaksi kan? Yeah. Transaksi pinjaman lagi? No.
Okey, tak apa. Saya cuba tengok balik. Okey. Saya ulang baliklah part yang daftar sebab mungkin ada yang tak jelas tadi kan. Okey. So sekarang ni 2021 saya punya. Saya masukkan daftar tahun. Saya masukkan tahun 2020, tak apalah. Saya klik je simpan. Alright. Sepatutnya kat sini saya daftar transaksi. Ni abaikan tahun tu sebab saya buat tahun ni punya, tapi sebab tadi saya dah hantar, so saya tak boleh nak hantar semula. So klik daftar peminjam. Okay. Kan, saya rasa kat sini kot yang ramai orang tak berapa nak clear. Saya masukkan balik maklumat ni. Okay. Nombor telefon. Bangsa. Okay. Majikan. Pendapatan. Berjaga, tidak berjaga. Okay, kat sini Okey, contoh kan, tadi butiran pinjaman ni, tarikh ni ada yang tanya kan, tarikh ni bila? So tarikh ni adalah mengikut perjanjian, tuan-tuan dan puan-puan. So maksudnya bila kita bila kita sign agreement tu, mengikut tarikh sign agreement tu. Okey? Contohnya kat sini saya letak 25 hari bulan lah. Di tarikh sign agreement. Okey? So pinjaman pokok based on agreement juga. So kena ingat semua ni butiran pinjaman ni adalah semua based on agreement. Okay. Pinjaman pokok contoh saya pinjam RM5,000. Tempoh bayaran 12 bulan. Kadar faedah 12. Okay. Non baki tadi ada yang tanya. Bila dah nak update tiap-tiap bulan lagi bagus kan. So maksudnya isi je lah sehingga sekarang ni bulan 1 sehingga sekarang dah bulan 6. So berapa dah kita dah Encik Ahmad dibayar kan. So masukkanlah maklumat dia. Contoh ada lagi sekarang ada dah separuh tahun, contoh 2,500 kan. So dia pinjaman semasa. So klik daftar. Lupa pula nak masukkan NPL dia adalah kosong. Mesti masuk lah ni kosong. So klik daftar. Alright, so ni dah ada. So saya masukkan lagi daftar peminjam. So saya masuk lagi, abu pula. Contoh. Bangsa. Pilihan. Okey, majikan. Swasta pula. Jabatan. Contoh Okey. Berjaga, saya pilih tidak berjaga juga. Okey, samalah tadi butiran pinjaman dia. Saya masukkan je lah. Ikut tarikh pinjaman tadi kan. Pinjaman pokok contoh. Bayaran 12. Kadar faedah 12. NPL tak ada. So bayaran keseluruhan sekarang sehingga bulan 6 dah bayar. Contoh ni contoh je. Pinjaman semasa. So saya klik daftar. Okey. So macam ni. So sekarang sehingga bulan 6. So contohnya sekarang ni bulan depan. Dah bulan depan dah ni kan. Okey, tadi ada yang tanya kan, kalau ada nama banyak kan, macam mana saya nak boleh cari ke? Boleh. Tuan-tuan nanti kejap. Saya load dulu ya. Saya lupa pula. Macam saya terangkan tadi mesti load. Sentiasa load ya. Supaya dia masuk. Okey, so sekarang saya pergi balik kat sini. Daftar transaksi. Alright. So sekarang saya bayang tuan-tuan dan perempuan imagine je lah. Sekarang ni ada 100 nama pinjam ni. Saya nak cari Abu ni. Saya nak cari Ahmad lah, Ahmad.
So saya boleh cari Ahmad. Klik Ahmad, lepas tu klik cari. So nanti dia akan jumpa Ahmad. Boleh juga nak cari melalui IC number. Contoh Ahmad, saya tak nak. Reset balik. Okay, reset balik. So saya nak ambil IC number Abu. Contohlah saya dah ada IC number, saya nak cari. Saya boleh juga cari by IC number dan klik cari. Pun dia akan jumpa juga. Okay, so dekat sini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan boleh search by nama ataupun nombor kad pengenalan. Okay. Okay, so contoh tadi dah cari. Okay, nak update kan. Sekarang baru bulan 6. So nanti kira macam saya nak tambah lagi. Saya nak kemas kini. Contoh kan. Dia dah isi. Kemudian tahun sekarang ni dah akhir dah bulan 7 lah for example. So dia dah bayar lah. So boleh betulkan lagi kat sini. So setiap bulan nak betulkan pun boleh, ataupun tuan-tuan dan puan-puan nak betulkan di akhir nanti pun tak apa juga. Sebenarnya tak kisah. Tapi yang penting sebelum KT, laporan alamak, connection tadi dapat tak? Sekejap tak dapat. So masukkan 1,500. So klik kemas kini. Okey, dah kemas kini kan? So bila dah kemas kini, load transaksi. Okey. So macam itulah tuan-tuan dan puan-puan, setiap kali tu just update je. Update sehinggalah sebelum 1 Februari tahun depan. Barulah tuan-tuan dan puan-puan hantar. Sebabnya sehingga 1 Februari bulan Januari tahun depan, tuan-tuan dan puan-puan dah dapat complete dah kan untuk sehingga tahun ni, habis tahun ni. So by Januari tahun depan, tuan-tuan dan puan-puan dah boleh isi, make sure maklumat yang untuk tahun ni punya dah lengkap, baru hantar kepada KPKT. Okay? Clear tak yang ni? Every month kena update ke loan masing-masing. Terpulang kalau nak update setiap bulan ke, atau 3 bulan sekali ke, atau 6 bulan sekali ke, terpulang tuan-tuan dan puan-puan. Tapi yang pasti setiap kali sebelum nak hantar, make sure hantar by yang terkini lah. Okay. Make sure hantar sebelum 1 Februari. Yang terkini. Ya. Sebelum 1 Februari tu hantar yang terkini. Sehingga 31 Disember. Belum maksud sebelum 1 Februari tu. Sebelum 1 Februari jangan hantar Disember pula. Maknanya hantar Januari, 1 Januari. Ya, hantar masa bulan Januari. Ya. Hantar masa bulan Januari tu bila? 1 hari bulan ke, 2 hari bulan ke, sehingga 30 even 25 hari bulan ke, tersuka hati, tapi bulan Januari. Okay. Jangan hantar 1 Februari, nanti dah kira lambat dah tu. Okey, tambah sikit Bushra pertanyaan ni. Okey, untuk istilah di KPKT, kita tidak ada istilah branch. Walaupun you syarikat ada satu syarikat, tapi you apply nama yang sama, itu kita tidak consider sebagai branch. Itu kita bagi lesen, nombor lesen yang berbeza kan. So apabila satu syarikat yang nama yang sama, contoh macam Bakti Mentari, ada 5 syarikat, 5 permohonan lesen yang berbeza. You all saja yang panggil branch sebab you syarikat yang sama. Tetapi sekiranya ada banyak syarikat yang di bawah syarikat tuan-tuan dan puan-puan, laporan transaksi itu based on license yang dikemukakan lah. Maknanya bukan you tak boleh lamsam sekali lah buat masa ni. Betul tak Bushra? Betul. Based on license. Betul. Ya, kita based on license. So maksudnya kalau you ada 5 lesen, kira 5 lesen dan 5 transaksi yang you kena bagi. Kita kat sini kita tak kira dah kita tak identify you as branch ke apa. Sebab satu lesen adalah untuk satu company. Itu kita punya cara lah. So satu dia punya
kiranya kalau nak senang faham dia adalah satu lesen, satu transaksi. Satu lesen, satu transaksi. Macam tu. Okey? Okey, satu lagi yang ada persoalan saya kurang jelas sikit lah pasal jadual J dengan jadual K tu. Jadual J dan jadual K tu untuk makluman memang bawah perjanjian pemberian pinjaman wang antara dua pihak. Manakala untuk lampiran B1 dengan B ni daripada hasil daripada jadual J dengan jadual K yang agreed by both party tu you masukkan butiran transaksi dalam penyata transaksi ni. Jadual J dengan jadual K tu pengisiannya macam biasa yang tuan-tuan dan puan-puan selalu tulis dengan dipersetujui oleh peminjam lah. Dan ringkasan daripada jadual J dan jadual K tu yang perlu masuk dalam laporan transaksi ni. Ini untuk menjawab soalan daripada ruangan chat sebentar tadi lah. Oh, ada lagi satu soalan ni. Kalau dah daftar satu peminjam, lepas tu nak delete peminjam tu pasal salah, boleh ke? Boleh. Boleh je. Kalau salah, delete saja dan masukkan yang baru. Tak ada masalah. Selagi tak hantar, you boleh edit. Selagi you tak hantar, you boleh je nak delete ke, nak edit ke, nak apa boleh. Nak tambah baru, semua boleh. Tapi dah hantar memang tak boleh lah. Dia punya tu macam tu Alright. Ada yang tanya, tak faham kad bahagian kadar faedah dan balance loan. Okey. Part ni siapa nak jawab ya? Saya pun tak berapa nak pandai dah nak cerita part kadar faedah dan balance loan. Boleh tak, Cik? Okey, yang contoh lah, you ada 3 tahun perjanjian. You kira untuk tahun ni, contoh saya ambil simple lah, you letak 10% untuk perjanjian pinjaman wang bayaran untuk tahun semasa. So you ada baki lagi 2 tahun untuk syarikat atau peminjam selesaikan pinjaman. So baki itu you masukkan baki yang dia belum bayar lagi ataupun yang baki payment yang belum selesai lagi. Itu you masukkan di ruangan baki pinjaman. Kalau yang selepas yang tahun sebelumnya itu dah selesai lah. Cuma tahun yang ke depan, contoh 1 tahun lagi dia ada baki. You masukkan baki pinjaman tu di ruangan baki pinjaman. Yang ini untuk lampiran B1 lah. Manakala yang dekat lampiran A tu tak silap saya Bushra, yang ada yang baki selain daripada tahun semasa. Ya. Yang tu yang lampiran B tu kan. Yang tu yang itu lain pula kan? Ya. So yang tu baki daripada tahun semasa itu yang tahun lepas kan? Ya, tahun lepas. Maksud dia kalau tak silap saya, yang saya faham, dia kata yang baki tu sebenarnya transaksi tu perjanjian dibuat pada tahun lepas. Tapi maksudnya mungkin dia buat selama 18 bulan kan, ataupun yelah 18 bulan contohnya. So 12 bulan yang tahun lepas kita dah declare, tapi yang balance tu kita belum declare lagi. So balance tu masuk dekat yang baki tu. Kan? Betul tak? Okey, ada soalan yang kurang jelas tadi tu pasal tarikh pinjaman tu. Tarikh pinjaman tadi ada Bushra yang mentionkan pasal tarikh agreement design. So pada kita yang dekat dasar ni, tarikh selepas stamping itu pun tidak ada masalah kalau you letak dekat tempoh dekat boleh juga. Okey. Yes. So maksudnya bolehlah sama ada tarikh perjanjian ataupun tarikh selepas stamping pun tak apa. So depends lah. Itu tak menjadi masalah kepada PKKK untuk terima mana satu tarikh yang you all nak letak. Okay? Okay, this system to be used by East Malaysia Credit Community. Guna ke by East Credit? Saya pun tak pasti yang ni. Apa soalan dia? This system to be used by East Malaysia Credit Community. Oh tak. Pemberi pinjam wang untuk Semenanjung saja. Hanya Semenanjung saja. Memandangkan Sabah, Sarawak dan Labuan bukan KPKT yang keluarkan lesen pemberi pinjam wang, tapi kerajaan negeri yang mengeluarkan lesen, dan kita pun masih kita pun ada maklumkan kepada kerajaan negeri yang kita menggunakan sistem baru ini dan terpulang kepada kerajaan negeri untuk terima ataupun mengguna pakai sistem yang sama. Kalau dia orang bersetuju untuk menggunakan sistem pakai yang sama, we work something with the respective
state government lah. Tapi buat masa sekarang ni hanya yang melibatkan lesen yang dikeluarkan oleh Semenanjung oleh KPKT sahaja. Berbeza dengan pajak gadai. Pajak gadai KPKT keluarkan semua untuk satu Malaysia. PPW hanya di Semenanjung saja. So East Malaysia tak guna sistem ID ni untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Betul. Oh, ada lagi satu soalan. Tarikh stamping boleh delay berapa lama? Tarikh stamping boleh delay ni bergantung kepada LHDN kan. Kan dia 30 hari kena selesaikan kan. So you kena selesaikan dengan LHDN dalam masa tempoh 30 hari lah daripada tempoh sign agreement tu. Bila you hantar kepada LHDN, yang ni tarikh stamping ni kita tak boleh campur. Ini bawa akta stamp dan agensi yang bertanggungjawab adalah lembaga hasil dalam negeri dan you kena follow akta yang ditetapkan ataupun peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh lembaga hasil dalam negeri lah. Setahu saya mengikut akta you tak boleh lebih daripada 30 hari. Betul. Okay. Alright. Ada lagi soalan tak? Okay. Okay, ada lagi soalan ni Fazil. Dia tanya, nak clarify sikit, adakah tarikh agreement, tarikh stamping dan tarikh pengaku saksi harus tarikh yang sama? Tak perlu. Tarikh stamping kan you selepas tanda tangan agreement apa semua tu kan baru you pergi stamping. So you tak ada buat benda tu dalam satu hari. Okey, ada satu soalan ni saya boleh jawab. Dia nak tanya baki pinjaman perlu diisi dan diupdate sentiasa. Kalau boleh biarkan kosong saja sehingga waktu perlu dihantar, boleh. Tapi you perlu letak kosong kat situ. Sebab kalau you biar kosong je, you tak tulis kosong, nanti you tak boleh save. So you kena letak kosong je lah. So maksudnya bila baki pinjaman tu untuk selamat, you isilah apa-apa. Sebab you tak boleh biar kosong je. Kalau you nak biar kosong, you letak zero kat situ. Then okay. Okey, yang pasal soalan berkenaan dengan stamping dulu baru boleh release loan, itu memang betul lah. Itu memang ikut akta. Apa you tak boleh release money sebelum stamping. Stamping, ya. Yeah. Okay. Ada kolom untuk late interest tak? Tak ada kan? Kita tak buat lah untuk tak ni. Tak ada keperluan untuk kita buat masa ni. Okay. Ada lagi soalan? Okay. Kalau tak ada, ID pengguna, ada tanya ID pengguna ID boleh tak guna lebih dari seorang dalam masa dan semasa. Okay. Boleh test lah. Saya pun tak test lagi, boleh ke tak? Tapi rasanya boleh. Nanti ada tak video? Okay. Kalau kita dah berjaya record ni, mungkin kita akan share lah. Okay. Okay. Sebelum kita, saya rasa dah tak ada soalan sebab saya nak tunjuk satu. Forgot password kalau sempat lah. Boleh ke? Boleh Okay. Busha, ya. tolong ada satu jawab soalan daripada Hapseng tu. Okay. Yang berkenaan dengan lampiran A tu. Boleh tolong jawab? Daftar ledger account pinjaman page you showing us is different from manual we received. In manual got number 3 butiran bayaran balik. Kejap, saya tengok mana daftar ledger account. Kejap Daftar transaksi. Okay, kemudian tengok ni Daftar ledger account kan? Butiran bayaran balik. Ni memang ada tapi tak ada lah dia punya ni. Sebab kita tak ada butiran bayaran balik tu. Sebab tadi tak isi kan, tak nampak. Kita tak isi. Memang kita tak isi pun. Pasal sebelum ni mula-mula memang nak buat. Tapi lepas tu kita tengok macam agak macam tak sempat nak ni. So kita tak buat part ni. Tapi kita tunjuk je lah. Dia memang ada maklumat untuk ni. Mungkin di masa akan datang kalau kita nak buat, kita akan tambah dekat sini. Okay? Clear part tu? Would like to suggest to summarize all Q&A for our kind reference. Okay, kalau kita sempat, kita akan summarizekan lah Q&A. Sempat ke?
Hari ni tak sempat. Untuk hari ni tak sempat, tapi kalau kita ada masa nanti kita cubalah, ya. Kita tak janjilah tapi. Apa macam ni, satu lagi yang kita akan hantar Excel form untuk tuan-tuan dan puan-puan isi apa isu-isu berbangkit, dan you boleh email kepada kita, dan mana yang kita boleh jawab kita akan post bersama, mungkinan sama ada dalam YouTube ke ataupun email baliklah nanti kepada yang hadir nanti. Saya akan bagi dokumen Excel tu dekat ruangan chat sekejap lagi. You isi saja butiran syarikat dengan isu-isu berbangkit yang you ada tanya soalan ni. Kita akan cubalah. Okey. Boleh. Isi. Okey, ada soalan ni. Kalau seorang customer buat lebih dari satu loan dalam bulan yang sama, macam mana nak key in? Oh, you all boleh allow seorang customer buat lebih dari satu loan ya? Saya rasa tak ada masalah kot nak isi. Cubalah, kalau ada problem beritahulah. Kami pun tak try lagi. Kalau lebih, sebab so far kita tak ada set lah, tak boleh ke apa ke. Tapi kalau nak, cubalah masukkan boleh ke tak dalam nak isi lebih dari kalau seorang customer isi 2 loan dalam bulan yang sama. Cuba je lah. Semua peminjam boleh memilih untuk ikat berapa tahun ke. Contoh ada yang nak ikat 3 tahun, ada yang nak ikat 5 tahun. Saya rasa ini terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tuan-tuan dan puan-puan yang memberi pinjam. Jadi ini bukan ditentukan oleh peminjam tapi ditentukan oleh pihak tuan sendiri. Sebab tuan-tuan dan puan-puan yang memberi pinjam wang tu. Okey? Ni kita tak ambil, tak kisahlah, tu terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan lah. Berapa lama nak ikat. Okey. Boleh tunjuk balik ke tempat nak kena isi cagaran manual balik dalam lampiran B. Okey, lampiran B tu. Okey, tengok, tunjuk Okey, saya load transaction. Kembali. Alright. Okey, kat sini, klik pada laporan B ni. Kan? Sepatutnya lampiran. Nanti kami betulkanlah. Lupa nak betulkan. Alright. So, dekat sini, kat mana nak isi cagaran manual tu? Dekat sini. Jenis-jenis cagaran. So kat sini tuan-tuan dan puan-puan masuk. Dia akan ada 2 je tempat kosong. Okay. Ada 2 je tempat kosong. So dekat sini masukkan yang tadi tu, yang kutipan yang selepas yang tidak di tahun yang tidak dilaporkan tu. Lepas tu yang dekat cagaran ni dekat sini. Can we make loan more than 5 years? Tu terpulang kot pada you all. Okay. Kalau nak daftar ID untuk pengarah masih hantar alamat yang sama ke? Yang ni saya tak pasti jawapan dia. Okay. So saya nak tunjuk ni satu lagi ni. Nanti sekarang tak sempat pula. Okay. Bagi saya log out dulu. Sekejap Saya nak tunjuk macam mana tuan-tuan dan puan-puan kalau lupa password. Okay. Okay. Contoh sekarang ni saya lupa password saya. Okay. So saya tak boleh lah sebab saya dah lupa password saya kan. So saya klik pada lupa kata laluan. Okay, alamak. Alamat email saya siapa? Okay lah, tak apa, saya kena masuk balik check. Oh, Faizah kot. Okay. Contoh saya masukkan faizah@gmail.com. Okay. So bila tuan-tuan lupa kata laluan tu, make sure tuan-tuan ingat dia. Tuan-tuan masukkan email yang telah pun didaftarkan. Okay. Kalau masukkan email yang tak didaftarkan, kita tak dapat, tuan-tuan dan puan-puan takkan dapatlah email tu. So klik hantar. Oops. So bila klik hantar, okay, kita dapat notifikasi pemakluman penetapan semula kata laluan telah di-emailkan. So sekarang kita check email. Okay. So sekarang saya dapat email dah. Okay. Nampak tak ni? Pihak kami telah menerima, kita akan dapat email notifikasi permohonan tetapan semula kata laluan. Okey, dia ada satu link tau kat sini. So klik tetapan kata laluan kat sini. Okay. So bila klik, akan dapat satu lagi email. Ini adalah email mengenai tuan-tuan punya
kata laluan yang sementara tu. So, copy, masukkan dekat sini. Copy pula. Saya kena copy dulu saya punya. Tuan-tuan perempuan kena ingatlah IC ya. Masing-masing ingatkan IC. Okay. Lepas tu saya masukkan email, kata laluan baru yang saya terima melalui email tu. Okay, masukkan kata laluan. Lepas tu masukkan ETC 73. Alright. So saya klik log masuk. Okay. So sekarang saya dah dapat betulkan kata laluan saya. So sekarang saya tak nak gunalah saya punya yang ni sebab susah nak ingat kan. So saya boleh tukar kata laluan dekat sini. Kemas sini profile. Okay, contoh sekarang ni saya nak tukar. Saya nak tukar saya punya avatar dan saya nak tukar password saya. Okay, so saya masukkan 2 kali Okay, so make sure ni dengan ni mesti sama dan klik kemas sini. Okay, so sekarang tengok dah berubah dah. Kan? So saya boleh log out. Dan saya masuk balik. Salah. Saya masuk balik. Guna password baru tadi. Log masuk. Okay. So macam itulah. Cara dia macam tu je. Tuan-tuan dan puan-puan kena klik lupa kata laluan tu. Okay. Siapa yang ada masalah, klik lupa kata laluan tu. So dia akan hantar ke email tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kena make sure email tu betul lah. Kalau tidak sampai bila pun, kalau email tu tetap salah, sampai bila pun tuan-tuan dan puan-puan tak akan dapat email tu. Macam tu. Mungkin satu lagi, kalau tuan-tuan dan puan-puan tak dapat email tu, cuba cek pada spam mail ke ataupun junk mail. Kadang-kadang dia masuk kat situ. Okay? Kat situ kena cek jugalah. Sebab takut dia masuk, maklumat tu masuk, email tu masuk ke junk mail ataupun spam. Okay.